tentang menyembunyikan maksiat yang dilakukan. Baik, dalam lafaz hadis ni ada sebut juga tentang maksiat ya. Maksiat yang kita lakukan tak boleh wawarkan ataupun di-announce kepada orang lain kan. Jadi maknanya maksiat ni mestilah kita katakan, kalau orang tak tahu jangan cerita ke orang, kita minta ampun kepada Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Baik, poin yang ke-9 tentang menyembunyikan maksiat. Kita tengok apabila seseorang Muslim melihat kesilapan maksiat yang dilakukan oleh Muslim yang lain, adakah dia perlu menyembunyikan atau menyebarkannya? Baik, hukumnya adalah berbeza berdasarkan perbezaan perbuatan manusia. Manusia dalam hal ini berada dalam dua keadaan. Kita ada poin A dan B. Baik, keadaan A, orang yang dikenali sebagai orang yang baik, iaitu mereka yang tidak dikenali oleh orang ramai sebagai seorang yang melakukan maksiat. Orang seperti ini apabila terlihat dia melakukan kesilapan atau melakukan satu keburukan, maka perbuatannya itu tidak boleh didedahkan dan dijadikan bahan perbincangan. Ini kerana perkara tersebut adalah termasuk dalam mengumpat yang diharamkan dan menyebarkan keburukan, sedangkan Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Baik. Ini konsepnya, maknanya kalau orang itu adalah orang yang dikenali sebagai orang baik, maksudnya orang tak kenal dia sebagai ahli maksiat. Ahli maksiat ni contohlah, kalau yang kita kenal hari ni sebagai ahli maksiat, misalnya dia memang kerjaya dia memang maksiat tiap-tiap hari, mendedahkan aurat setiap hari, maknanya orang kenal dia sebagai ahli maksiat. Okay. Ataupun dia memang minum arak, mabuk, balik rumah tiap-tiap hari tu semua orang tahu. Jiran-jiran nampak dia tak kisah pun, itu kita kenal dia sebagai ahli maksiat. Ataupun dalam suasana kita sekarang ni, kita tak buatlah benda-benda macam tu, mungkin mengumpat. Mengumpat kita tu anytime anywhere. Maksudnya kita ngumpat bila-bila masa, kita ngumpat di mana saja, semua orang tahu kita memang kaki mengumpat. Maknanya ahli maksiat lah. Jadi bila kita dikenali dengan perkara itu maknanya kita dah dikenali sebagai ahli maksiat. Tapi kalau kita tidak dikenali sebagai ahli maksiat, mungkin kalau mengumpat pun sekali-sekala tak sengaja, tak tahan kan, mengumpat. Maka secara umumnya insya-Allah yang datang dalam kelas ni semua orang baik insya-Allah, orang baik yang berniat baik untuk memperbaiki diri. Jadi bila kita tu tidak dikenal sebagai ahli maksiat, maka ketika mana kita ditemui melakukan maksiat, maka tidak boleh untuk menyebarkan apa yang kita nampak tu. Misal kalau kita katalah orang lain ni, hari ni misalnya ada mana-mana menteri ke, kita tengok kan, menteri ke, ahli parlimen ke, siapa-siapalah public figure yang kita nampak kan, biasa di kaca TV ke YouTube ke kat mana-mana, kita kenal dia sebagai orang normal lah, dia bukan ahli maksiat. Misal dia menteri apa-apalah kan, tiba-tiba terjumpa, kita ternampak dia buat maksiat, maka jangan sesekali sebarkan. Itu dilarang sama sekali. Maknanya di sini maksiat orang ni mesti disembunyikan. Apatah lagi tak ada kaitan pun dengan kerjaya dia, tak ada kaitan pun dengan kedudukan dia, dengan amanah dia, dengan jawatan yang dia pegang. Jadi maknanya itu konsep ataupun suasana keadaan yang pertama. Baik, ulama berkata maksud larangan dalam ayat ini ialah menyebarkan keburukan yang dilakukan oleh orang mukmin kerana kecuaiannya, atau mukmin yang dituduh melakukan keburukan sedangkan dia tidak melakukannya. Sebagian mereka berkata berusahalah untuk menyembunyikan keburukan orang-orang yang melakukan maksiat, kerana timbulnya maksiat mereka adalah satu keaiban kepada kaum muslimin. Sebab baik keadaan ialah menyembunyikan keaiban orang lain. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang melakukan maksiat di sini ialah orang yang tidak melakukan maksiatnya secara terang-terangan. Segala nas-nas yang menganjurkan supaya menyembunyikan kesalahan Muslim adalah ditafsirkan dengan pengertian demikian. Baik, ini tidaklah bererti dia tidak menasihatinya, tidak menyuruhnya melakukan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, tidak menganjurkannya supaya beristiqamah dan menjauhi penyelewengan. Bahkan itu semua dituntut kerana itu merupakan di antara hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain.
Baik. Jadi konsepnya, ada soalan tu sekejap ya. Baik. Konsepnya adalah yang pertama, dia bukan ahli maksiat. Jadi bila kita nampak maksiat dia, maka jangan sebarkan. Satu, apatah lagi pi teropong. Saja-saja pasang CCTV kat dia sembunyi-sembunyi nak cari kesalahan dia. Itu tak boleh. Ataupun pasang, hari ni banyak orang suka buat kamera tersembunyi. Kemudian nak cari aib orang lain. Itu dalam Islam tak ajarkan adab yang macam tu dalam kehidupan kita. Tak boleh buat macam tu. Maksudnya kita buka aib orang lain. Kita saja buat dia marah-marah, kita pasang kamera tersembunyi. Lepas tu kita nak tengok macam mana muka dia bila dia marah. Baik, dia orang yang tak biasa marah, tapi kita pancing supaya dia marah-marah dan kita dedahkan keadaan dia bila dia marah. Itu mendedahkan aib orang lain dan itu tak dibenarkan dalam Islam. Ini banyak kan sekarang ni orang buat YouTube macam tu. Itu gurauan yang melampaui batas. Baik, jadi maknanya sekarang ni kalau misal katalah kita tak skodeng, kita tak pasang kamera tersembunyi, kita ternampak dia memang buat dosa tu. Baik, apa yang perlu kita lakukan? Bukan sekadar satu, memang kita tak payah dedahkan benda tu pada orang lain, tapi bukan bermakna kita diam, tak payah buat apa-apa, tak payah nasihatkan dia. Tak. Kalau kita nampak dia buat itu memang benda tak baik, maka nasihatkan dia. Tetap juga kita kena menasihatkan dia, tapi bukan dengan kaedah mewawarkan ataupun announce kat semua orang. Baik, ada soalan tu. Soalan mengenai aib, boleh jawab akhir kuliah nanti. Tak apalah, dah baca. Adakah kemiskinan seseorang itu dikira aib? Pergi tolong orang miskin, ambil gambar atau video untuk wawarkan kepada orang ramai dengan niat supaya masyarakat sekeliling aware. Adakah dikira berdosa mendedahkan kemiskinan orang tu? Ini yang aib kita bincang semalam. Minggu lepas. Baik, apa itu aib yang kita bincang? Ada dua perkara yang kita boleh sebutkan sebagai aib. Baik, yang pertama adalah dosa. Baik, dosa ni memang aib yang confirm. Itulah aib di sisi Allah yang tidak dibenarkan untuk dedahkan kepada orang ramai secara suka-suka hati. Dan dosa jangan dedahkan, jangan buka pada siapa pun. Baik, aib yang kedua ni aib yang pada pandangan manusia, yang belum tentu aib di sisi Allah. Baik, jadi aib yang pada pandangan manusia ini masih lagi dalam keadaan harus, kecuali apabila aib itu berubah kepada dosa. Jadi kalau miskin, boleh jadi aib bagi orang miskin tu, tapi tak aib bagi orang miskin yang lain. Ada orang bangga sebut dia miskin. Ada orang tak suka dikatakan kaya. Ada orang bangga kaya. Ada orang rasa kaya tu terhina, apalagi bila berbangga-bangga dengan kekayaan. Jadi kan itu aib yang pada pandangan manusia, yang beza ikut situasi, ikut orang, ikut mungkin ikut bangsa juga, ikut tempat kan. Ada tempat miskin tu normal, tak aib pun miskin. Jadi kemiskinan bukan satu keaiban pada pandangan Allah. Jadi tak ada masalah untuk didedahkan, walaupun ada orang anggap miskin tu aib. Itu kan pandangan manusia. Kalau tanya saya, miskin tu aib tak? Saya kata tak. Mungkin kalau tanya pada 7 orang yang menonton sekarang ni, miskin tu aib tak? Adalah kot yang kata aib. Sebab soalan ni nampak macam kata aib kan. Jadi kemiskinan bukan satu keaiban di sisi Allah. Banyak pun sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang miskin, tak ada apa-apa, tapi dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Bahkan di belakang namanya dah ada radhiyallahu anhu, dan dia diredai oleh Allah SWT. Jadi kemiskinan bukan keaiban. Divideokan tak ada masalah, seandainya niatnya memang untuk bagi masyarakat sekeliling aware kan, bagi masyarakat sekeliling perhatian adanya golongan seumpama ni. Niat tukang video tu, pemvideo tu, orang yang ambil video tu, niat dia saja yang tahu, dia dengan Allah. Kita yang menonton husnuzon. Tu je kerja kita boleh buat. Tak ada faedah pun kalau kita suuzon. Husnuzon. And husnuzon yang dia tu memang nak bagi iktibar kepada masyarakat sekeliling, nak bagi masyarakat sekeliling faham, tahu ada orang-orang yang macam ni. Jadi kita sangka baik je lah. Kalau kita tak boleh nak buat benda tu, jangan kita merosakkan aktiviti orang lain, orang yang buat. Jadi tu maknanya apa yang kita boleh buat sebagai orang yang memandang dari luar, yang menonton video tu. Sekarang orang yang buat video, kalau kita lah yang pergi bagi bantuan tu, sekarang terpulang pada kita. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan secara tersembunyi.
Tapi ada perbahasan ni, kita dah pernah bincang. Baik, betul memang tersembunyi itu yang paling afdal. Tapi ada yang lebih afdal ketika mana sedekah kita menjadi satu motivasi kepada orang lain untuk bersedekah lebih daripada kita. Syaratnya, waktu kita memilih untuk memotivasi orang lain dengan aktiviti sedekah kita, hati kita cukup kuat untuk tetap kekal ikhlas walau dengan apa pun cacian maupun pujian daripada orang ramai. Kalau rasa hati tak kuat, jangan buat. Maksudnya kadang-kadang bila dah nampak duk sedekah-sedekah, orang puji. Bila orang puji, kita mula kembang. Mana hati tak kuat. Kalau hati tak kuat, maka sedekah sembunyi adalah yang terbaik. Ataupun tiba-tiba orang caci. Orang kata, baru sedekah sikit nak buat video. Nak upload kat YouTube, nak announce kat semua orang. Kita tak tahan. Kita pun kata, kita jawab macam-macam. Ataupun kita sakit hati. Kita rasa kita buat benda baik, kenapa orang nak caci. Maknanya hati tak kuat. Kalau hati tak kuat, tak payah announce. Buat sembunyi-sembunyi. Jadi untuk announce sedekah ni adalah untuk orang yang hati dia kuat. Itu memang lebih afdal daripada kita sembunyikan. Sebab kita boleh mengembangkan lagi ekonomi dalam masyarakat kita. Jelas?